asik. Gunung Kinabalu, kita tahu antara destinasi popular bukan sahaja di kalangan pelancong luar negara tetapi juga di kalangan pelancong di dalam negara. Di sebalik flora dan fauna yang indah, di sekitar kawasan Gunung Kinabalu juga menyimpan pelbagai kisah-kisah rakyat yang menarik. Di antara kisah-kisah rakyat ini ada kisah-kisah rakyat mistik yang menjadi misteri sehingga hari ini. Secara khususnya, kisah melibatkan nenek moyang di sekitar Gunung Kinabalu yang membuang jin mereka di sekitar kawasan gunung. Kenapa? Untuk memahami perkara ini, kita lihat budaya nenek moyang kita bukan sahaja di sekitar Gunung Kinabalu tetapi juga di setengah kawasan di seluruh Malaysia ini. Bagi mereka untuk mengamal ataupun memelihara jin ataupun syaitan untuk dijadikan khadam, sama ada untuk menjaga ahli keluarga mereka, untuk menjaga ladang, menjaga rumah dan sebagainya adalah satu benda yang normal. Tapi bila agama mula masuk ke dalam budaya mereka, macam agama Islam, agama Kristian, mereka mula meninggalkan kegiatan mereka ni. Dan bila mereka tinggalkan kegiatan memelihara jin ataupun syaitan ini, mereka akan membuang benda-benda ini di sekitar kawasan Gunung Kinabalu. Dan disitulah mereka tinggal. Ada semangat yang tidak puas hati, mereka cuba untuk mencari tuan yang baru dan disitulah dilaporkan penampakan-penampakan di sekitar Gunung Kinabalu. Tidak kiralah mereka yang berkunjung ataupun mereka yang mendaki, ada sahaja cerita yang dikongsikan melibatkan kawasan-kawasan Gunung Kinabalu. Namun begitu, tiada siapa yang tahu kepastian kisah ini. Jangan salah anggap, pastikan anda jadikan Gunung Kinabalu sebagai antara destinasi pilihan anda kalau berkunjung ke Sabah. Kisah ini hanya untuk berkongsi ataupun merungkai budaya menarik dan juga mistik yang berlaku di sekitar Sabah. Bukan niat video ini untuk menghalang anda untuk datang ke sekitar kawasan Gunung Kinabalu. Dan tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita rungkai topik ini dengan menemu bual orang-orang di sekitar Gunung Kinabalu dan juga saya akan berkongsi kisah-kisah menyeramkan ataupun mistik yang melibatkan Gunung Kinabalu. Dan di akhir video ada seorang ustaz yang saya jemput untuk melihat benda ni dari sudut pandangan Islam pula. Pastikan anda tonton sehingga habis video. Kita ikuti eksplorasi untuk merungkai misteri Gunung Kinabalu, pembuangan jin di sekitar gunung. Kisah ini menarik perhatian saya dan kumpulan Kubigo untuk pergi ke daerah Kundasang, sebuah daerah yang terletak berdekatan dengan Gunung Kinabalu. Sejauh mana kebenaran kisah pembuangan jin di Gunung Kinabalu? Ikuti perjalanan kami. Sekarang kita telah sampai di kawasan daerah Kundasang. Di sekitar kawasan ini memang terkenal dengan kawasan-kawasan gunung yang dijadikan tempat di mana penduduk-penduduk yang dahulu mengamal akan membuang jin-jin mereka, sama ada di puncak gunung ataupun di kaki gunung. Dan di kawasan berbukit seperti inilah jin-jin tersebut akan ditinggalkan di sana. Kononnya jin-jin yang dibuang ini mahu mencari tuan yang baru. Itulah sebab mereka menampakkan penampakan mereka kepada orang yang lalu lalang. Betul atau tidak, kita akan merungkai dengan lebih dalam lagi. Menurut kisah pengalaman seorang malim, ini terjadi di sebuah checkpoint yang dikenali sebagai Laban Rata. Kisah ini terjadi pada tahun 2015 selepas Gunung Kinabalu dibuka semula untuk pendakian selepas ia lama ditutup berikutan gempa bumi di sana. Sewaktu ditutup, Laban Rata lama kosong, tidak berpenghuni. Setelah sekian lama, maka kembalilah mereka ke penginapan di Laban Rata untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik. Penginapan ini ada 2 tingkat. Pengunjung yang datang untuk mendaki akan tinggal di tingkat atas dan malim-malim akan tinggal di tingkat bawah. Apa yang mereka dengar semasa tinggal di sana
pada waktu itu sangat memeranjatkan. Walaupun kosong, tiada pengunjung yang datang, tetapi kedengaran seperti suara orang yang ramai datang dari tingkat atas. Ada kedengaran suara orang bercakap, ada kedengaran bunyi seseorang menarik meja dan kerusi. Bunyi-bunyi tapak kaki orang berjalan, tetapi pelik bila disemak tiada sesiapa yang berada di sana selain dari mereka. Katanya lagi, bunyi-bunyi misteri itu datang sekitar pukul 11 sehingga pukul 1 pagi. Bagi mereka, ini hanyalah cabaran yang ditempuhi ketika bekerja di sana. Sekarang kami berada di Kundasang Memorial Park untuk merungkai lagi kisah misteri. Kononnya, orang-orang tua dahulu membuang jin mereka di sekitar kawasan Gunung Kinabalu. Jadi apa kata kita tanya pendapat Pakcik Muhammad Hassan tentang perkara ni? Kalau cerita-cerita mitos ni, biasanya memang kita dengar daripada orang-orang tua, ada pembuangan jin, pelihara jin, sehingga kan boleh menjaga satu-satu tempat. Tapi di Gunung Kinabalu ni memang ada kita dengar tu cerita mitos ni bahawa Gunung Kinabalu ni ada penjaga, kan? Tapi untuk kepastian tu kita tidak berapa pastilah, kan? Sebab cerita zaman dulu kadang-kadang bila sampai ke tahap sekarang ni dia akan jadi lain, kan? Dia akan bertambah cerita itu dari semasa ke semasa. Dia buat penambahbaikan walaupun cerita yang sebenar tu mengikut sejarah tu, kalau cerita tu kata dari A sehingga Z, tapi kadang-kadang bertambah lagi, kan? Jadi itu yang kadang-kadang menimbulkan rasa kekeliruan. Dan itulah misteri yang saya cuba rungkaikan di sini. Itu pendapat Pakcik Muhammad Hassan tentang perkara ini. Lepas ni kita akan jumpa lagi orang-orang untuk tanya pendapat dorang tentang misteri kali ini. Kisah kedua, misteri tangan. Ini pula tular pada tahun 2015 dahulu. Diambil sejurus selepas gempa bumi terjadi. Gambar ini diambil ketika Persatuan Komuniti Bugis Sabah berkunjung ke Gunung Kinabalu untuk memberikan sumbangan kepada mangsa gempa. Pada asalnya nampak seperti gambar yang biasa, tapi bila diteliti di bahagian poket seluar seorang lelaki dikenali sebagai Miss Bahudin Rida, ada jari jemari misteri yang kelihatan. Tiada siapa yang dapat mengesahkan adakah ini kesilapan lensa kamera ataupun ia berunsur mistik. Yang ada hanyalah spekulasi. Alang-alang kita berada di Kundasang War Memorial Park. Seperti yang anda lihat di belakang saya ini, antara misteri yang menarik yang ada di sini yang anda patut kunjungi, ini adalah senarai askar-askar Australia yang dipaksa untuk berarak daripada Sandakan Keranau. Mereka telah terkorban di dalam perarakan ini dan ini adalah untuk memperingati mereka di sini. Tadi kita tengok pendapat daripada Pakcik Muhammad Hassan. Sekarang ni, apa kata kita tanya pendapat orang-orang muda? Macam mana penerimaan diorang pasal kisah-kisah yang macam ni? Sekarang, saya berada dengan seorang gadis daripada Tuaran. Nama gadis ni? Arvi. So, sekarang kita tanya Arvi. Macam mana penerimaan Arvi tentang kisah mistik? Kononnya, ada orang-orang tua dulu yang hidup di sekitar Gunung Kinabalu menghantar ataupun membuang jin mereka di sekitar Gunung Kinabalu bila mana dorang tidak perlukan lagi jin tu. Saya menariklah sebab unik kan. Unik. Sebab kalau di zaman sekarang macam kurang lah sudah begitu. Jadi kalau dengar cerita macam tu memang unik lah, seronok lah, siok lah. Yang kalau Sabah paling famous yang itulah B Kuasa 2 lah kan. Itu kira jin kan juga. Ya. Kalau macam B Kuasa 2 tu kira jin, tapi dia kebanyakannya di sekitar Kota Belud. Kalau di sini terkenal dengan jin-jin yang dibuang di kaki gunung. Ya, dan itulah penerimaan belia macam Arvi ni terhadap benda-benda macam ni, dan itulah kenapa kami cuba untuk merungkai kisah ni, bukan sahaja untuk merungkai sesuatu yang menarik, tetapi untuk memberikan kefahaman tentang budaya yang pernah berlaku di kalangan komuniti kita sendiri.
Itu adalah pendapat daripada Arvi dan kita akan melihat lagi pendapat-pendapat daripada orang ramai tentang misteri jin di Gunung Kinabalu. Sekarang kalau kamu perasan, di belakang saya adalah Gunung Kinabalu yang tersergam indah menjadi antara salah satu tarikan pelancongan di negara kita. Berbalik kepada kisah misteri kita tadi, ada sebuah kisah yang diceritakan selepas berlakunya gempa bumi di Gunung Kinabalu dahulu. Kononnya, gempa bumi ini dikaitkan dengan satu semangat yang marah apabila beberapa orang pelancong ke sana berbogel di puncak Gunung Kinabalu. Sebagai tambahan kepada kisah ini juga, pernah juga diceritakan oleh beberapa orang yang bukan sahaja pendaki-pendaki Gunung Kinabalu tetapi juga malim-malim yang bekerja di sana, di mana penampakan-penampakan pendaki misteri yang sama ada mengikut mereka ataupun membantu mereka ketika mendaki Gunung Kinabalu tiba-tiba ada. Misteri ini juga dikaitkan dengan kehadiran jin-jin yang berada di sekitar kawasan Gunung Kinabalu. Okey, masa lebih kurang dalam pukul 7.15 ke 7.30, masa habis sarapan tu, tiba-tiba bangunan yang saya duduk di kafe tu bergoyang terlalu kuat. Orang yang ada di situ dengan staf chef tukang masak situ semua bertempiaran lari. Kejadian gempa bumi di Sabah berlaku pada 5 Jun 2015 dahulu. Gempa berskala 6.0 Richter itu berlaku lebih kurang 7.15 pagi. Insiden ini mengorbankan 18 orang pendaki manakala 10 lagi cedera. Gegaran ini boleh dirasai sehingga ke daerah Kota Kinabalu, sebuah kawasan yang terletak 100 km jauh. Ini adalah satu fenomena yang jarang sekali berlaku di Sabah dan insiden ini menggemparkan seluruh dunia. Termasuk 2 wanita yang berbogel di Gunung Kinabalu meninggalkan Sabah pada Sabtu. Kisah yang ketiga ialah sebuah kisah mitos. Di dalam tradisi dan budaya masyarakat Kadazan Dusun, kaum majoriti yang menduduki sekitar kawasan Gunung Kinabalu, gunung ini adalah sebuah kawasan yang suci, di mana tempat bersemadinya roh-roh nenek moyang mereka di sana. Secara langsung, roh-roh ini akan menjaga kawasan Gunung Kinabalu. Antara semangat yang menjadi kepercayaan digelar sebagai Aki Nabalu. Aki Nabalu ialah penjaga Gunung Kinabalu. Aki diterjemahkan menjadi nenek moyang dan Nabalu adalah gunung. Semangat ini bukan hanya menjaga Gunung Kinabalu tetapi ia juga menjaga penduduk di sekitar sana. Kalau melihat kisah mitos pula, kalau melihat makhluk-makhluk mitos pula, Gunung Kinabalu mempunyai makhluk mitos yang sendiri, termasuklah kisah Naga Tambuakar, penunggu roh Tombiruo dan pelbagai lagi kisah-kisah yang lain. Okey, sekarang saya masih lagi di Kundasang War Memorial. Apa pendapat Pakcik tentang kisah-kisah macam ni di dalam masyarakat kita? Saya rasa benda ni mungkin ada kebenarannya, sebab kalau tidak mana orang mau buat cerita macam tu kan. Yeah. Dan satu lagi, memang kita, macam saya sendiri pun ada juga dengarlah cerita-cerita macam ni. Tapi setakat ni kebenaran dia susah untuk kita buktikan lah. Saya pun sebenarnya secara pribadi saya ragu-ragu jugalah dengan perkara ini. Bagi saya perkara ini dia akan betul kalau kita yakin dan percaya dengan benda itu. Tapi kalau kita berfikir secara logik, benda itu memang tidaklah. Ya, baik. Kisah 4, Jin Sombong di Gunung Kinabalu. Kalau tadi saya ceritakan pengalaman-pengalaman misteri yang berlaku di sekitar gunung,
Yang ini pula adalah video yang dimuat naik oleh seorang pengamal perubatan Islam yang dikenali sebagai Eri Abdul Rahim. Dia memuat naik satu video sesi perubatan Islam yang mereka buat. Di tengah-tengah sesi, seorang lelaki tiba-tiba dirasuk jin dan bersilat. Dia kemudian menyerang ustaz yang meruqyah. Acara dialog pun dimulakan dan jin di dalam badan lelaki tersebut mengaku yang dia adalah jin beragama Islam dari Indonesia yang tinggal di Gunung Kinabalu. Selain mengaku sebagai jin panglima perang, katanya dia mahu menghancurkan perniagaan lelaki tersebut selain mahu menyesatkan dia. Selain itu, jin tu juga mengaku yang dia kononnya paling berkuasa bukan sahaja di sekitar gunung tetapi juga di seluruh Sabah. Di akhir video, ustaz dapat menenangkan lelaki tersebut. Kamu bilang dari Saya sudah lama di Kinabalu. Dengar! Tadi kamu bilang dari Kinabalu. Tidak perlu. Kamu anak kecil, anak ingusan. Kamu pengen hanya sedikit bagi saya. Saya sudah tua. Berapa? Sudah tua. Berapa? Hampir 100 tahun. 100 tahun masih muda. Kamu lagi Sini muda. itu kalau 100 tahun masih muda. Saya bukan. Entah betul ataupun tidak apa yang jin tu cakap, kita jangan terlalu taksub. Kepada mereka yang mahu menonton video penuh, bolehlah melayari YouTube Eri Abdul Rahim. Di sekarang saya bersama dengan Sherin Pez. Okay, bagi pendapat saya, actually saya pun tak sure ni benda betul atau tidak lah. Tapi mungkin yang macam orang yang dulu-dulu cakap mungkin betul, tapi I'm not so sure about this actually. So mungkin yes. Kalau dulu-dulu saya punya nenek selalu cerita dengan saya lah. Dia macam yang kalau kami pergi satu tempat begitu, and then dorang ada pantang larang lah begitu, ada pantang larang, and then time tu saya pun masih budak, so macam yang ikut saja lah kan, ikut saja. So pendapat saya mungkin betul lah begitu. Dan itulah antara penerimaan belia-belia terhadap isu ni, khususnya isu topik kita hari ini, mistik di sekitar Gunung Kinabalu. Dan itu adalah antara kisah yang dikongsikan di sekitar Kundasang War Memorial ni. Kisah-kisah pendapat daripada pelbagai golongan dan juga perkongsian kisah yang pernah berlaku di sini. Saya cadangkan anda untuk bila turun ke Kundasang, berkunjunglah ke Kundasang War Memorial ini. Dan sekarang ni kita akan cuba tengok mana-mana lagi misteri yang kita boleh rungkaikan di sekitar Kundasang. Sekarang kami dalam perjalanan pulang ke Kota Kinabalu. Sekarang pukul 3.30 petang. Dijangka akan sampai ke Kota Kinabalu dalam pukul 4.30 petang dan perjalanan ni akan mengambil masa 1 jam. Ini adalah satu perjalanan sepanjang 60 km dan kisah kita belum berakhir di sini. Saya akan menjemput seorang ustaz untuk melihat pandangan dari sudut Islam tentang topik kita pada hari ini untuk menutup topik yang kita rungkaikan hari ini. Jadi saya jumpa anda di studio Kopi Bigo dan juga ikuti temu bual saya bersama seorang ustaz. Tibalah masa kami berangkat. Kami dihantar dengan hujan yang sangat lebat, mengaburkan pandangan kami merentasi jalan raya yang curam menuju ke Kota Kinabalu. Di dalam perjalanan pulang, terlintas di fikiran, kunjungan kami ke sekitar Kundasang membuka mata kami tentang legenda dan mitos yang selama ini hanya menjadi bualan mulut. Itulah sebahagian daripada budaya bagi kalangan penduduk di sekitar Gunung Kinabalu yang tidak patut kita lupakan, khususnya di kalangan generasi seterusnya. Kesahihan kisah mitos ataupun legenda ini semestinya tiada siapa yang dapat pastikan. Mengikut pendapat dari pengunjung di sekitar Kundasang yang kita lihat tadi, ada yang percaya, ada yang tidak percaya dan ada yang hanya mengambil ini sebagai satu kisah legenda dan mitos semata-mata. Kita kembali lagi ke studio dan untuk menutup topik kita pada hari ini, kita lihat dari sudut Islam. Macam mana Islam memandang perkara ini? Saya telah menjemput seorang ustaz yang bernama Ustaz Taqiyuddin. Dia akan memberikan penjelasan yang terperinci lagi berkenaan topik kita pada hari ini.
A'udzubillahi alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya bagi kita sebagai orang Islam, yang pertamanya kita wajib kita meyakini di dalam bahwasanya alam ghaib itu wujud, alam ghaib. Kalau dalam Islam memang kita wajib kita mengimani. Sebab dalam ilmu as-sam'iyat, kalau diikutkan memang banyak ilmu-ilmu ghaib. Contohnya para malaikat, ghaib. Termasuk dalam jin, alam jin. Dan juga alam yang mana manusia yang tidak nampak. Kita wajib kita yakini benda itu. Kalau di dalam Islam. Cumanya, kalau kita berdamping ataupun kita mengambilnya sebagai khadam, khidmat untuk membantu seorang. Contohnya untuk melariskan tempat jualan, menjadikan dirinya kecantikan, kebal dan sebagainya, itu memang sama sekali dilarang dalam Islam. Kerana ada satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin, Bismillahirrahmanirrahim, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan, yakni beberapa orang manusia itu sendiri menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan. Minta pertolongan dengan siapa? Minta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Dan juga kerana dengan permintaan itulah mereka tadi menjadikan golongan jin itu bertambah sombong dan juga jahat. Daripada ayat ini kita boleh faham orang-orang ataupun manusia itu sendiri yang meminta bantuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan benda itu syirik selain daripada Allah Ta'ala. Jadi itu memang dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Okey, bagi setengah orang apabila dia telah terlibat di dalam bab contohnya kebanyakan yang contoh nenek moyang kita dulu, yang mana mereka ini kebanyakannya menggunakan khadam, jin ataupun belaan. Kalau kita faham, ya, orang faham sekarang ni saka lah, saka, peliharaan. Jadi orang-orang apabila benda itu ada banyak jenis saka sebenarnya. Nah, ada yang saka luaran, ada saka dalaman, yang juga saka yang hanya untuk menjaga ladang dan sebagainya. Kalau dalaman, saya bagi contoh saka dalaman tu, yang mana seorang guru, walaupun yang Islam tapi seorang guru ulama di Indonesia, dia telah memasukkan satu saka dalaman, yakni ayat lah. Maksudnya dia masukkan jin Islam dalam diri anak murid dia, supaya anak muridnya tadi kuat beribadat, kuat menghafaz Al-Quran dan sebagainya. Tetapi apabila dia balik ke Malaysia, dia menjadi susah untuk beribadah, solat dan sebagainya, disebabkan oleh jin tersebut. Sebab jin tu kadangnya ada jin Islam dan jin kafir. Cuma kita tak tahu perbezaan antara kedua-duanya. Kadang-kadang dia boleh orang kata berlakon dan sebagainya. Jadi untuk apabila telah dibuang, kadang-kadang kalau mengikut perubatan Islam, dia tidak boleh dibunuh. Jin ataupun saka dan sebagainya tak boleh dibunuh. Cuma kita perlu pindahkan ataupun kita memutuskan perjanjiannya dengan nenek moyang kita dululah. Kadang-kadang orang katanya dia 7 keturunan sampai dia jin. Sebab jin tu dia akan umur dia lebih kurang 700 tahun boleh hidup. 700 tahun. Sebab itu kadang umur manusia, umat Nabi Muhammad SAW sekarang ni 73 ke bawah. Jadi 7 keturunan. Sebab tu kalau kita kira umur jin tu tadi, dia boleh sampai kepada anak cucu cicit kita, kalau kita ada benda tu. Kemudian cara perawat, sepatutnya cara yang paling selalu dianjurkan, buang di tempat-tempat yang tidak ada orang. Nah, buang di tempat-tempat yang pengalaman, yang tidak ada penghuni manusia dan sebagainya. Jadi pada zaman sekarang ni, contoh kalau di kota Kinabalu, Gunung Kinabalu kan, apabila kita dengar mitos ataupun cerita demikian, kemungkinan benar
berlaku apabila orang dah buang peliharaannya, buang ke tempat macam tu yang mana tidak ada orang pada zaman dulu. Sekarang baru kita dah buka tempat tu, jadi dah semakin dekat dengan manusia. Jadi kemungkinan dia akan mengganggu manusia balik. Cumanya untuk menjadi khadam balik tu dia memerlukan kepada perjanjian sebenarnya. Mungkin dia bawa balik satu barang daripada satu tempat itu ke rumahnya, dia ikut dan sebagainya, kemungkinan boleh berlaku. Seperti yang kita faham, contoh kalau kita pergi ke tempat-tempat yang jauh daripada pendalaman, kita hiking di Gunung Kinabalu. Contoh di Sarawak sendiri pun di Gunung Santubong. Memang orang kata keras tempat itu. Sebab kebanyakannya tempat-tempat itu dihuni oleh alam-alam yang gaib. Yang mana kita manusia memang tidak nampak alam. Jadi jin itu sendiri dia boleh nampak kita. Cuma kita yang manusia yang tidak boleh nampak. Jadi benda itu memang wujud. Cuma sebab tu kita apabila kita masuk dalam sesuatu kawasan yang belum kita terokai, kita ada adab-adab dia. Kalau dalam Islam sendiri pun kita mesti jaga tingkah laku kita, perbuatan, supaya alam makhluk yang hidup pada alam yang lain itu tidak akan mengganggu kita manusia. Contohnya sebelum kita hiking dan sebagainya, kita anjurkan membaca doa, membaca 3 kul, membaca surah bagi pendinding diri, ayat Al-Kursi sebagai pendinding diri kita, supaya apa-apa sahaja perkara yang tidak baik yang kemungkinan berlaku akan mengganggu kita, Allah Ta'ala akan menjaga kita. Itu dianjurkan dalam Islam. Sebab kita yakin selain daripada kita manusia yang hidup di atas dunia ini, memang ada makhluk-makhluk lain yang cumanya panca indera kita terbatas untuk melihat mereka. Tu kadang-kadang berlaku penambakan bermacam-macam. Toyol lah, pocong lah, macam-macam orang Melayu kita panggil nama tersebut. Tapi itu semua daripada satu, iaitu iblis, ataupun jin yang mana untuk menyesatkan manusia. Cuma kita sahaja iman kita ni macam mana kita nak menilai ataupun kita nak menghadapi suatu situasi tersebutlah sekiranya berlaku ke atas kita. InsyaAllah. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik kita pada hari ini. Kalau anda suka lagi rungkaian seperti ini, video penjelajahan seperti ini, pastikan anda tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan kalau anda ada tempat-tempat yang misteri dan menarik lagi yang anda ingin kami rungkaikan, tinggalkan juga cadangan anda di ruangan komen di bawah. Pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Terima kasih di atas 900,000 subscriber. Kita hampir mencecah 1 juta subscriber. Saya cuba untuk buat pembaharuan yang macam ni di episod-episod yang akan datang. Terima kasih di atas sokongan anda selama ini. Semoga konten-konten di Kupi Kupi Go bukan sahaja dapat menghiburkan anda, tetapi juga dapat memberikan manfaat untuk kita semua belajar. Apa-apa pun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi Kupi Go, menarik setiap hari.